Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains. Okey, sama ada tingkatan 4, tingkatan 5. So, hari ni kita nak ulang kaji. Kita sambung lagi ulang kaji kita. So, nanti insyaAllah kalau kita ada kesempatan, kita akan buat bentuk yang lain pula kuis bagi seronok. Bagi semua pelajar dapat involve. Okey. So, tak bosan lah ya. Okey, so kita pergi lihat. Hari ni kita nak belajar sains tingkatan 4, bab 8, unsur dan bahan. Okey, unsur dan bahan. So, apakah yang akan kamu belajar dalam bab ini? Okey, apakah yang kamu akan belajar dalam bab ini? Tapi, kita kena revise balik apa yang dah kamu belajar. Saya nak lihat. Okey, adakah kamu punya kemahiran ataupun knowledge kamu, pengetahuan kamu mengenai bab itu sudah dilupai? Ataupun masih lagi kekal di dalam ingatan kamu? Okey? Kemudian, okay, kita lihat soalan yang pertama. Okay, kita lihat soalan yang pertama. Unsur dan bahan ya. Okay, atom terdiri daripada zarah subatom iaitu proton, elektron dan apa lagi satu? Apa lagi satu? Neutron, nukleus, nukleon ataupun nitrogen. Yang mana satu? Okey, kita lihat. Okey, time's up. Okey, kita ada proton, elektron dan Pravi dan Homnes yang betul. Pugal salah ya, Pugal. Okey, kita ada lagi satu. Okey, kita ada neutron. Yang satu lagi adalah neutron. Pugal salah, bukan nukleus, Pugal. Neutron. Okey, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah bahan atom? Okey, manakah bahan atom? Air, alkohol, plumbum atau natrium klorida? Yang mana satu? Air, atom. Ingat tak cikgu cakap atom apa? Atom hanya satu unsur sahaja. Dia hanyalah untuk kebanyakannya adalah logam. Yang mana satu? Time's up. Okey, so kita lihat siapa yang betul. Okey, nampaknya Pugal betul, yang lain salah. Okey, jawapan dia adalah plumbum. Alkohol tu kan ada karbon, hidrogen, oksigen. Maksudnya dia banyak. Dia bukan atom. Okey, natrium klorida pun sama. Dia adalah molekul yang ada natrium dengan klorida. Plumbum hanya ada satu saja. Nama pun plumbum. Ada satu saja. So, maksudnya itu adalah atom. Ingat tau? Atom hanya satu jenis unsur sahaja. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Suatu atom mempunyai unsur bulan 19. Okey. Raja menunjukkan jadual yang tidak lengkap. Okey. Apakah unsur X? X tu apa? Logam, gas nadir, bukan logam ataupun separuh logam. Yang mana satu? X. X ni dekat mana? Kumpulan satu kan? Kumpulan satu ni apa? Logam ke, gas nadir ke, halogen ke? Okey, jom kita lihat siapa yang betul. Okey, kita lihat. Nampak gayanya semua betul. Okey, dia adalah sejenis logam. Tahniah kepada semua. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, suatu atom mempunyai 19 proton. Pada kumpulan yang manakah atom itu terletak? 19. 19 kamu tengok nombor valence dia. Ingat tak? Nombor pertama petala kamu kena letak 2. Petala rumah yang ketiga kamu kena letak 8. Petala yang ketiga kamu kena letak 8. So, agaknya kamu tengok kepada unsur di petala yang terakhir. Berapa? So, itu menentukan kumpulan. Yang mana? Okey, kita lihat siapa yang betul.
Oh, nampaknya Homnes yang betul. Okey. So, cikgu nak ulang lagi sekali. Okey, 19. Cuba kamu susun dia, Pravin. 19 proton maksudnya elektron dia pun ada 19. So, maksudnya dekat sini 19, kamu susun. Petala yang pertama ada 2, cikgu kata paling maksimum kena letak 2. So, 19 tolak 2, tinggal lagi 17. So, petala yang kedua, paling maksimum 8. So, 2.8. So, dah berapa elektron yang kamu dah masukkan? 10. So, 2 tambah 8 kan? So, 10. 19 tolak 10, tinggal 9. So, petala yang ketiga, cikgu kata paling maksimum 8. So, kamu letakkan 8. Sebab ada 9. Letakkan 8 pada petala yang ketiga. So, 2.8.8. So, tinggal lagi berapa elektron? Pravin, tinggal lagi berapa elektron lagi? Tinggal lagi 1. 2 tambah 8, tambah 8, tambah 1. Bersama-sama tak dengan 19? Sama. So, berapakah bilangan elektron valence yang paling luar tadi? 1. So, maksudnya kumpulan 1. Faham tak? Okey ke Homnes, Pravin dan Pugau? Okey, cikgu. Kamu tengok kumpulan yang apa tu, valence elektron yang paling hujung. Maksudnya petala rumah yang paling hujung. Kalau hujung dia 2, kumpulan 2. Kalau kumpulan 17, hujungnya berapa, Pravin? Kalau kumpulan 17. Hujung dia apa? 7. Kalau dia kumpulan 18, dia punya petalanya 8. Ingat tu ya. Okey, jom kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, kita lihat soalan ni. Okey, besarkan sikit. Rajah menunjukkan ion klorida menerima 1 elektron untuk mencapai susunan oktet. Antara berikut yang manakah susunan elektron yang betul? Okey, bagi ion. Ingat, bagi ion. Maksudnya ion klorida dikata dia terima elektron. Dia nak kata ion. So, kira ada berapa ion? Ada berapa? Okey. Okey, bukan ion klorida. Okey, so soalan ni pun ada juga kesalahannya. Apa yang cikgu nampak kesalahannya, dia kata ion klorida, bukan atom klorida. Okey, kalau kamu tengok kepada soalan ini, kita lihat soalan ni. Dia kata antara berikut yang manakah susunan elektron betul bagi ion. So, ion dia yang ini adalah atom. Sepatutnya rajah menunjukkan ion klorida menerima, kan? Atom klorida menerima 1 elektron untuk mencapai susunan oktet. Maksudnya ini atom klorin. Yang ini ion Cl negatif. Maksudnya dia dah menerima 1 elektron. So, dia terima 1 elektron, maksudnya dia punya susunan 2, 8, 8. Asalnya 2, 8, 7. Okey, 2, 8, 7 dan 2, 8, 8. Maksudnya dia terima 1 elektron. Okey, boleh ya? Dia terima 1 elektron. Maksudnya susunan dia adalah 2, 8, 8. Nampak tak apa kesalahan kamu? Ramai yang buat 2, 8, 1. Mana datangnya 1, sayang? Kamu tengok dia punya soalan. Hujung dia adalah 7. Kalau dalam bentuk atom tadi. Bila dia dah terima, maksudnya dia sudah oktet. So, dia adalah 2, 8, 8. Kalau dia jadi ion, maksudnya dia adalah susunan yang oktet. Cikgu, apa susunan oktet? Susunan oktet tu maksudnya dia punya elektron valence yang hujung sekali dah jadi 8. Okey ya? Pergi soalan yang seterusnya. Okey, soalannya suatu unsur X mempunyai nombor proton 23. Berapakah bilangan atom X? Elektron valence. 23 ni kamu susun jadi yang macam cikgu cakap tadi. Okey, berapa? Macam mana? Berapa hujung sekali? Petala yang hujung sekali. So, adakah 2, adakah 3, adakah 4, adakah 5? Kita lihat siapa yang betul. Okey, semua buat. So, kita tengok ada ke yang betul.
Homnes je lah yang betul. Pravin, cuba kamu tengok 23. 23 maksudnya dia ada 23 elektron. So, petala yang pertama 2. Petala kedua 8, so dah 10. Petala ketiga 8, so dah 18. 23 tolak 18 tinggal berapa? Bukan 5. Ni matematik tak cekap ni. Pravin dan Pugal. Okay? Keep it up. Okay? Tengok ya. Nanti lagi sekali ya anak-anak. Boleh tak? Jangan salah lagi ya. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalannya adalah jadual menunjukkan bilangan proton dan bilangan neutron bagi unsur P, Q, R dan S. Unsur-unsur yang manakah isotop? Apa cikgu kata isotop? Proton sama, neutron berbeza. Okey, mana proton sama? Mana bilangan proton yang sama tapi neutron berbeza? P, Q, R dan S yang mana? Yang sama, maksudnya ada dua lah. Okey, semua buat. So, kita lihat ada ke yang betul? Okey, alhamdulillah semua betul. Maksudnya kamu fahamlah. Isotop itu maksudnya nombor proton yang sama. Ya, so adalah Q dan R. Okey, satu lagi soalan. Okey, soalannya. Maklumat berikut menunjukkan kegunaan satu radioisotop. Sinaran beta radioisotop digunakan untuk mengawal ketebalan kepingan kertas dalam industri. Apa nama radioisotop tersebut? Radioisotop ni maksudnya dia mengeluarkan tenaga nuklear lah. Menghasilkan tenaga nuklear lah. So, nak mengawal kepingan kertas, dia punya ketebalan tu kan kalau kamu pergi kedai, kalau kedai A4 tu, kita ada 40 gram, 80 gram. So, itu adalah ketebalan. Inilah kegunaan radioisotop tersebut. So, apakah radioisotop tersebut? So, kita lihat siapa yang betul. Tak ada siapa yang betul. So, maksudnya tak ada siapa yang belajar. So, namanya adalah americium-241. Uranium ni yang buat bom tu lah. Yang dekat Hiroshima, Nagasaki yang kena bom tu. Apa kena-mena dengan ketebalan kertas? Okay? Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, bagaimanakah sinaran gamma dapat digunakan untuk mengawet makanan? Okey, adakah A. mengurangkan suhu makanan, mengubah komposisi makanan, menguraikan bahan kimia dalam makanan, membunuh mikroorganisma dalam makanan? Yang mana satu? So, kita semua dah dapat jawab. Okey, sinaran gamma untuk apa? Kita lihat ada ke yang betul. Homnes dan Pravin betul. Okey, untuk membunuh mikroorganisma dalam makanan. Sebab kita nak kekalkan dia, bagi dia lebih lama. So, nak bagi dia kekal lebih lama, maksudnya kamu kena gunakan satu sinaran untuk membunuh semua mikroorganisma. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, soalan last sekali ya. Okey, kita lihat mengapa sinaran alfa tidak digunakan untuk mengawal ketebalan bahan. Adakah sebab A. mudah diserap oleh udara, B. mudah merosakkan bahan, kuasa penembusannya rendah, mudah bertindak balas dengan bahan itu. Alfa ni adalah satu sinaran yang paling rendah. Alfa, beta, gamma. Gamma yang paling kuat, kuasa penembusan dia. So yang mana satu? Alfa ni kuasa penembusan dia rendah. Okey, cikgu dah bagi jawapan dah pun. So jawapan dia adalah, kita lihat adakah yang betul? Semua betul. Okey, so jawapan dia adalah, okey, kuasa penembusannya adalah rendah. Tahniah. Okey, tahniah kepada semua pelajar. Okey, kita lihat. Okey, sudah habis. Okey, so kita lihat leaderboard. Siapa yang mendahului permainan ini. Okey, tahniah. Pertama, Homnes. Okey, yang kedua adalah... Kedua tak ada tunjuk pun. Okey, yang kedua adalah Pravin.
Yang ketiga adalah pukul tangan kepada tiga-tiga pelajar. Okey, so kamu boleh buat lagi sekali. Okey, ambil link yang dekat grup kelas kamu ya. Okey, so terima kasih. So, lepas ni kita nak buat apa kelas? Seperti biasa, kertas 2. Okey, so kita tengok kertas 2 bahagian A. Okey, kita stop, kita buat dulu sikit. Kemudian nanti kamu akan sambung untuk kerja sekolah ya. Okey, rajah 1.1 dan 1.2 menunjukkan eksperimen mengkaji kekonduksian elektrik. So, dia ada dua. Satu, kalau kamu lihat dekat sini, dia menggunakan pepejal. Yang kedua, dia gunakan leburan. Okey, dua-dua ni bahan dia sama. Plumbum 2 bromida. Yang bawah ni pun plumbum 2 bromida. Kalau kamu lihat, jenis bahan dia adalah berbeza. Okey, so kalau tengok jenis bahan yang berbeza, jenis keadaan. Keadaan bukan jenis bahan. Keadaan yang berbeza. Satu dalam keadaan pepejal, yang kedua dalam keadaan leburan. Okey. Berdasarkan rajah, nyatakan satu pemerhatian. So, kalau dia minta pemerhatian, ini bermaksud apa yang kamu nampak. Okey, yang pertama kalau kamu tengok, dia punya jarum. Okey, emitter ni yang kamu nampak. Yang kamu nampak jarum emitter yang ini tidak terpesong. Kalau dalam keadaan pepejal. Manakala dalam keadaan leburan, jarum emitter ini akan terpesong. Okey, so kamu cakap je lah dekat sini. Okey. Kamu tulis soalan macam ini. Kertas 2 bahagian A 1A. Okey, jarum emitter dalam leburan plumbum 2 bromida terpesong. So, kamu tengok ni. Dia kata rajah 1.2. Janganlah pula dia kata kat sini 1.2. Kamu sebut 1.1. Kamu cakap jarum emitter gambar rajah 1.1 tidak terpesong. Ataupun gambar jarum emitter rajah 1.1 pepejal plumbum 2 bromida tidak terpesong. Salah. Okey, Homnes? Boleh ya, Homnes? Kamu lihat kepada apa soalan minta. Tapi, kalau soalan dia tak minta mana-mana, kamu cakaplah dua-dua kamu comparekan. Contoh, jarum emitter rajah 1.2 akan terpesong, manakala rajah 1.1 jarum emitter tidak terpesong. Begitu. Okey? Boleh ya? Okey, nyatakan satu inferen. Inferen ni maksudnya sebab. Kenapa jarum emitter dalam rajah 1.2 itu terpesong? Sebab apa? Sebab kamu sebut dekat sini, kamu salin balik kamu punya ayat dekat atas. Okey, jarum salin ya. Emitter dalam leburan plumbum 2 bromida terpesong kerana leburan tersebut boleh mengkonduksi elektrik. Boleh mengkonduksi elektrik. Okey, boleh mengkonduksi elektrik. Okey, boleh ya? Cikgu dah ingatkan, kalau untuk inferen, salin balik pemerhatian, tulis perkataan kerana. Okey, tulis balik pemerhatian, tuliskan kerana. Okey, so nombor C. Nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas. Kamu nampak apa? Baca. Kamu nampak jarum emitter tu kan bergerak. Ada yang tak bergerak. So, itu apa? Itu pemboleh ubah bergerak balas. Itu yang kamu lihat. So, yang itu yang kamu lihat, itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. So, itu adalah bacaan emitter. Okey, bacaan emitter. Okey, maksudnya jarum emitter ada yang terpesong, ada yang tak terpesong. Yang itu yang kamu nak lihat. Okey, pergi kepada soalan D. Yang ini definisi tentang plumbum 2 bromida. So cikgu dah ajar macam mana nak buat definisi kan? So kamu salin balik ayat yang dia tanya. Dia tanya tentang plumbum 2 bromida. So kamu salin.
plumbum 2 bromida. Homnes, plumbum 2 bromida tu bahan ke, proses ke, tindak balas ke apa? Dia sejenis apa? Bahan. Ya, ialah bahan. Okey, bahan. Okey, bahan, lepas kamu letakkan satu term dekat sini, dia bahan ke proses, so ini adalah bahan. Kamu tuliskan apa dia punya pemboleh ubah bergerak balas. So, plumbum 2 bromida ialah bahan yang menyebabkan apa? Jarum emitter terpesong. Apabila. Mesti ada perkataan apabila. Apabila apa? Bila terpesong dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan leburan. Okey, dalam keadaan leburan. Ingat tu. Okey, contohnya Homnes nak buat macam ni. Homnes, agak-agak betul tak jawapan cikgu? Okey, cikgu bagi contoh ya. Plumbum 2 bromida ialah bahan yang menyebabkan jarum emitter tidak terpesong apabila dalam keadaan pepejal. Boleh tak Homnes macam itu? Cikgu cakap tentang jarum emitter tak terpesong. Boleh tak? Boleh je. Boleh? Boleh. Boleh. Kenapa suara Homnes jauh sangat ni? Mic tak betul ya? Okey, so Sekarang plumbum. ni okey. Ya, macam tak berapa kuat hari ni. So kalau kamu buat jarum emitter tidak terpesong tapi apabila, mesti perkataan apabila ada ya. So apa wajib dalam definasi? Cikgu dah ajar tadi. Yang pertama kamu sebutkan nama apa yang dia nak definasikan. Kemudian kamu letakkan apakah perkataan ialah. Kemudian dia apa? Kamu definasikan dia dari segi apa? Okey, sama ada bahan ke, proses ke, tindak balas ke, apa dia? Okey. So, masuk kepada yang ini adalah RV. Okey, pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa yang kamu nampak? Okey, kamu nak nampak apa? Okey, contohnya saya nak nampak jarum emitter terpesong. Kemudian perkataan apabila ni wajib. Apabila, apa yang kamu lakukan? Maksudnya tindakan kamu apabila dalam keadaan lebur. Okey. So, rajah 1.3 menunjukkan sebuah papan iklan di sebuah kedai. Apakah unsur yang digunakan? Okey, dalam lampu iklan ni. So, lampu iklan ni dia menggunakan neon. Okey, ataupun unsur kumpulan 18. Dalam kumpulan 18 kita ada apa? Kita ada argon, kita ada neon, kita ada helium. So, tiga-tiga ini adalah gas nadi. Gas nadi maksudnya dia tidak akan bertindak balas dengan mana-mana bahan tersebut. Okey. Pergi kepada bahagian B. Okey. So, kalau kamu siap hari ni, kamu tak perlu untuk buat kerja sekolah lagi. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Ini ada satu soalan je Satu soalan. Kita terus kepada 3. Pula B. Okey. Pergi kepada soalan nombor 2. Ini bukan 3 ni, ini 2. Bahagian B. Okey, rajah 1 menunjukkan unsur W, X, Y dan Z dalam jadual berkala unsur moden. Bagaimanakah unsur disusun dalam jadual berkala? Nampak tak? Ingat tak cikgu ajar itu? Dia disusun mengikut kepada peningkatan nombor proton. Ingat nombor 1 sini, 2 sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Daripada kiri pergi ke kanan, nombor proton dia akan bertambah. So, bagaimana? So, kamu tulislah. Mengikut, ini soalan ni kamu tulis bahagian B, nombor 2A. Mengikut pertambahan nombor proton dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Mesti cakap
dari kiri ke kanan. Sebab daripada kiri ke kanan ni kita akan bertambahnya nombor proton. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Okey. Nyatakan dua unsur yang berada kumpulan yang sama. Okey. Pugel, mana kumpulan yang sama? Kumpulan tu apa, Pugel? Dia yang menegak. Yang tegak ni kumpulan 1, ni kumpulan 2, ini kumpulan 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17 dan seterusnya. Ni 18. So, mana Pugel yang mempunyai berada di kumpulan yang sama? Yang mana? W. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3 apa? Yang ini, yang ada perkataan W, X, Y, Z. Yang mana? Yang sama. Kumpulan 1 iaitu W dan Z. X. Okay, W dan X. Sebab dia dalam sama. Kita fokus yang ini je. Jangan kau ambil 1, 2, 3 ni. Okay, yang ini saja. Okay, W dan X. Yang menegak. Ingat, kumpulan yang menegak. Kumpulan. Kalah. Kalah tu apa yang cikgu ajar? Daripada kiri ke kanan ini kalah. Yang melintang. Ni melintang. Kalah. Kumpulan yang menegak. Okay, kalah yang kumpulan yang menegak. Okay, so jawapan kamu adalah W dan X. Okay, kalah yang sama. Okay, Pugel. Kalah yang sama. Mana kalah yang sama? Yang melintang. Yang mana yang sama? W dengan Z. Pandai. W dan Z. So, W dan Z. Okay, dah siap. Okay, soalan nombor C. Okay, yang ini yang banyak dalam soalan kuis kita tadi. W mempunyai nombor proton 11. Okay, apakah susunan elektron bagi atom W? Okay, ingat. Kala yang pertama, petala yang pertama kena paling maksimum 2. Petala yang kedua 8, ini 8. So, boleh tak Pugel susunkan untuk cikgu? Dia ada nombor proton 11. Ini bermaksud elektronnya pun 11. Cuba Pugel susun. Yang pertama, petala yang pertama kena berapa elektron paling maksimum cikgu cakap tadi? Paling maksimum? 2. Petala yang kedua paling maksimum? 8. 8. Okay, so 2 tambah 8, 10. So, 10. So, dia ada 11 elektron. 11 tolak 10, dia tinggal 1. Maksudnya yang valence, yang elektron yang paling hujung, petala yang paling hujung adalah 1. Kalau soalan tanya berapakah kumpulan, berapakah elektron valence-nya, dia adalah 1. Boleh? Okay. Homeless, kalau dia 1, maksudnya dia kumpulan berapa? Homeless, kalau valence elektron dia 1, maksudnya dia kumpulan berapa ni? Kumpulan? 1. Kalah? Macam mana kamu nak tengok kalah? Kamu tengok rumah dia ada berapa? 1, 2, 3. So, kalah? 3. Berapa rumah dia? 1, 2, 3. So, berapa kalah dia? Kalah? 3. Pandai. Kalau dekat sini, hujung sini, kalau dia lebih daripada, ni ya, kumpulan ya, cikgu cakap ya, kumpulan ni, kalau lebih daripada 3, maksudnya hujung dia 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6 ke, 7 ke, 8. Okay, yang ini kamu tambahkan berapa cikgu cakap hari tu? Tambahkan 10. Contohnya 2.8.8. Okay, maksudnya dia kumpulan 8. Bukan. Dia adalah kumpulan 18. Tambahkan 10. Kalau valence elektron dia lebih daripada 3. 3, 4 sehingga 8. Okey. Kemudian dia suruh lukiskan. Okey. W. Atom W dia kata untuk membentuk susunan elektron yang stabil. So, kalau kamu tengok W. So, cikgu macam mana kami nak susunkan W ni cikgu? Okey. Untuk W, kamu dah buat sini. 281. Elektron valence dia 1. So, 1 ni dia nak mendermakan ke dia nak menerima bagi elektron dia stabil? Siapa boleh jawab? Kita nak dermakan ke kita perlu menerima? Nak jadikan dia 8 dia punya elektron valence ni. Homeless, boleh jawab? Menerima. Takkan kamu nak terima 7 lagi nak jadikan dia 8? 1 ni perlu menerima ataupun menderma. Maksudnya kita buang 1 ni.
Buang 1. Buang 1. So, buang 1 dia akan jadi 2.8. Betul? Ini oktet tak, Homnes? Ini stabil tak? Tak. Stabil tu maksudnya dia punya valence elektronnya dia mencapai 8. 8 tak? 8 kan? So, maksudnya dia stabil tak? Ya, dia stabil. Dia derma kan? Dia derma berapa, Homnes? Dia derma 1. Kalau kamu menderma, kamu dapat pahala tak, Homnes? Dapat. Kalau kamu dapat pahala, maksudnya kamu dapat reward. Reward tu maksudnya charge dia adalah positif. Okey, boleh? So maksudnya macam ini, lukis. Okey, lukis sama cikgu ya. Okey, susun 281 dulu. Okey, yang ini adalah W. Ini 1. Jangan ini buat petala 1. Yang ini baru petala 1. Okey, 2, 8, 1. Okey, lukis ya sama cikgu ya. Kemudian tuliskan dia punya elektron tadi. 2. Kamu jangan mula yang ni. Ini nukleus. Jangan lukis apa-apa elektron pun. So, 8. 1. Okay. Dia derma. Nampak tak? Dia ada 1 je. So, dia akan menderma. Kalau dia nak menerima Homnes banyak sangat nak terima. Berapa? 7. Ada ke orang nak derma kat kamu 7? Banyak-banyak? Tak ada. Kamu kena mendermakan kamu punya 1. So, dermakan 1 elektron. Maksudnya, kamu akan jadi... Okay, lukis sama cikgu ya. W lagi sekali. 2, 8. Okay, so dia akan jadi 2, 8. 2, 8. Okey, kemudian kamu tutupkan kurungan dia sebab dia dah jadi charge positif. Dia terima berapa? Dia dermakan berapa? Dia dermakan 1. Maksudnya charge dia positif 1. Dia dermakan berapa elektron? Dia dermakan 1 sahaja elektron dekat sini. So, ion yang terbentuk adalah W+. Ini W+. Maksudnya daripada W, atom W, dia akan dermakan 1 elektron, dia akan jadi W+. So, ini adalah dia punya formula ion. Ion W. Okey, boleh ya? Cikgu tunggu kamu untuk tulis, lukis. Dah siap bagi tahu cikgu. Okey. Nampak ya? Ini soalan nombor 2. Nombor 2 ke? Bukan nombor 3. Okey, so rajah 2 menunjukkan struktur atom X dan Y. So kalau kamu tengok kat sini, hujung dia ada 2 elektron valence. Yang ini pun 2. So atom X. Tetapi beza dia adalah, kalau kamu lihat dekat sini, proton dia warna hitam ya. So kamu kira 1, 2, 3, 4. Maksudnya atom X ni proton dia ada 4. So, dalam tengah-tengah nukleus ni, dia ada proton dan neutron. So, neutron kamu yang tak berwarna ni. Sebab tak dia labelkan proton ni berwarna. So, ini tidak berwarna ni maksudnya neutron. So, ada berapa? Ada 4. So, yang hujung ni, petala dekat luar ni, petala ni namanya yang mengelilingi nukleus ni, kita panggil dia elektron. Ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4. So, elektron ni ada 4. Kita pergi kepada atom Y. Atom Y, proton dia, proton ni hitam ya. 1, 2, 3, 4. Sama proton. Kan ingat tak cikgu cakap tadi? Proton yang sama maksudnya unsur yang sama dia adalah isotop. Okey. So, neutron dia berapa? So, tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Neutronnya berbeza. Elektron pula. So, dia ada elektron yang sama iaitu 4. Tengok soalan. Namakan zarah P. Namakan zarah P. Tadi cikgu baru je cakap. Apa nama dia, Homnes? Neutron. Pandai. Neutron. Ingat, dalam nukleus ada proton dan neutron. Dikelilingi oleh elektron. Nombor elektron dan proton ni sama kalau dia dalam keadaan atom. Tapi dalam keadaan ion dia tak sama. Ingat ya. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Atom X dan Y merupakan isotop. Yalah, kita dah kira tadi. Proton dia sama. Kenal pasti mengapa atom X dan Y adalah isotop. Apa jawapannya tadi, Pugal? Sebab apa dia dipanggil isotop? Sebab dia mempunyai apa yang sama?
Proton yang sama. Pandai mempunyai bilangan. Pandai proton yang sama. Okey, mempunyai bilangan proton yang sama. Bandingkan pula dia kata. Bandingkan jumlah nukleon. Apa maksud nukleon, Homnes? Ingat tak cikgu ajar dah? Nukleon, tulis kat mana-mana catatan, sama dengan proton tambah neutron. So, kalau kat sini soalan yang ni, proton tambah neutron, 4 tambah 4, kamu akan dapat berapa? 8. 4 tambah 5, kamu dapat berapa? 9. Maksudnya, nukleon atom X 8, nukleon atom Y adalah 9. So, maksudnya kamu tulis dekat sini. Nukleon atom X 8, nukleon atom Y 9. Senang tak, Sain? Senang, cikgu. Senang, cikgu. Nah, Ada, tak apa. Kita belajar sikit-sikit ya, anak-anak. Okay, namakan bahan radioaktif yang digunakan dalam stesen jana kuasa. Ingat tak? Stesen jana kuasa kita gunakan apa nama bahan radioaktif? Cikgu bagi hint. Mula dengan U. U apa? uranium. Pandai. Uranium 235. Senang kan? Pugas kan? Pada pendapat anda, adakah sesuai stesen jana kuasa dibina dekat Malaysia? So, maksudnya kalau kamu kata ya, bagi sebab. Kamu kata ya je, dah dapat 1 markah. Kamu kata tidak, dah dapat 1 markah. Dan sebab, lagi 1 markah. Sebab itu markah kat sini 2. Okey. Homnes nak jawab ya ke tidak? Homnes? Kau nak ya ke tidak? Kamu setuju tak ada stesen jana kuasa dekat Malaysia ni? Setuju. Setuju. Kenapa? Sebab? Sebab tak ada sebab. Radioaktif ni besar tak dia punya kuasa? Besar kan? Besar. Dia boleh menyebabkan pencemaran tak? Tak? Pencemaran? Ya, Oh, dia tak. tak ada. Dia tak menyebabkan pencemaran. Dia mesra kepada alam. So, kalau setuju itu. Kalau tak setuju, contohnya Pugal tak pilih tak setuju. Kenapa Pugal tak pilih tak setuju? Dia boleh menyebabkan Pencemaran. pencemaran. Tadi tak boleh buat pencemaran, tiba-tiba boleh buat pencemaran. Bukan ni apa? Ingat tak cikgu kata kalau orang yang mengandung, apa yang terjadi kepada anak kandungan dia akan Cat. Cacat. Dan mungkin dia akan dapat Se. Okey, so kalau kamu kata setuju, dapat markah. Okey, contohnya cikgu kata ya. Okey, kerana tidak menyebabkan pencemaran. Contoh. Dia tak ada masalah. Tapi, kalau kamu kata tidak, so kamu boleh pilih salah satu ya. Jangan pula kamu buat dua-dua. Dua-dua nanti salah lah pula. Okey, tidak kerana menyebabkan berlaku kanser ataupun kecacatan fetus pun boleh. Cikgu kalau buat macam ni, Apa dia? kalau tidak, jana kuasa itu besar. Jana kuasa itu besar. Tidak, jana kuasa itu besar. Apa kena mengena dengan besar? Dia memerlukan tempat yang besar. Tempat yang besar. Tak boleh kan cikgu? Juga. Dia kamu tanya cerita tentang kanser ke, kecacatan fetus ke, mutasi ke. Okey, boleh? Okey. Dia kena dibina dekat mana, Homnes? Jauh daripada manusia. Betul juga kalau Homnes tu mungkin ada point yang boleh diterima yang Homnes punya cakap tadi tu. Okey, terima kasih Homnes. Okey. So, sekarang dah 1.20. Okey. So, cikgu tinggalkan satu soalan. Satu soalan untuk kamu. Ke nak jawab sama-sama? Homnes, nak jawab sama-sama ataupun nak buat waktu untuk kerja sekolah?
Jawab sama-sama. Jawab sama-sama. Okey. So, nombor 4A. Okey, nombor 4A, tulis sini. Bahagian C, nombor 4. Okay, yang pertama, berikan definisi isotop. So kamu dah tahu tadi isotop, unsur sama. Apa yang sama lagi, Homnex? Proton sama, bilangan neutron yang berbeza tak sama. Okey, so kamu tulis isotop. Kamu tulis jawapan je ya. Ialah atom bagi unsur yang sama, okey, yang mempunyai bilangan proton sama tetapi bilangan neutron berbeza. Kamu buat hari ni dah siap? Tak ada kerja sekolah. Okey. So, soalan yang seterusnya. Berikan 2 contoh isotop. Macam tadilah isotop yang kamu gunakan tadi. Contohnya cikgu nak bagi dan kegunaan. Okey, bagi 2 contoh. 4B kamu tulis. Okey, contohnya cikgu nak pakai cobalt 60. Ini isotop lah. Okey, digunakan membunuh kanser. Sel kanser. Okey. Ataupun satu lagi kita boleh guna, dia nak 2. Bagilah 2. Iodin, kena ingat ke cikgu? Yalah sayang, kena ingat. Kalau tak dapat ni 4 markah hilang. Kena ingat. Tengok balik bab 9 ni, tengok balik. Apa yang cikgu dah ajar, kena ingatlah ya. Digunakan mengesan kerosakan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid. Okey, kelenjar tiroid. Okey. Okey, Homnex, kalau dah siap bagi tahu ya. Kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C ini dia cakap, okey, rajah menunjukkan pembentukan ion positif daripada natrium. Maksudnya yang ini dia ada satu elektron, dia akan mendermakan elektron untuk menjadi ion bercharge positif. Ini daripada yang tak ada bercharge, dia jadi ion yang bercharge. Yang ini magnesium, dia daripada atom dia, nampak tak 2 ni, dia dermakan elektron. Bila derma, dia dapat pahala. Bila dia dapat pahala, berapa banyak pahala dia dapat? Dia dapat 2 sebab dia dermakan 2. So, kamu tulis 2 plus. Okey, kemudian. Soalan lagi ni mengenai konsep. Okey, apa maksud pembinaan konsep? Dia nak kamu bagi tahu. Okey, apa konsep? Yang ini, yang perlu kamu kuasai adalah ciri sepunya. Okey, yang pertama tulis maklumat. Cikgu dah cakap, cikgu dah ajar hari tu. Tulis maklumat maksudnya daripada gambar ni, apa yang kamu dapat maklumat. Kamu nampak atom natrium akan mendermakan 1 elektron, manakala atom magnesium akan mendermakan 2 elektron. Untuk apa? Untuk membentuk yang ini apa? Charge apa? Positif. So kamu tulis kat sini. Cikgu tulis kat sini lah. Bagi nampak sikit. So kamu tulis atom. Kena tulis perkataan atom ya. Atom natrium mendermakan. Nampak tak ni? Ada anak panah. Maksudnya dia mendermakan. Mendermakan 1 elektron. Maksudnya kat sini, apa yang kamu nampak daripada gambar rajah? Okey, apa yang kamu nampak daripada gambar rajah? Mendermakan 1 elektron, manakala atom magnesium
mendermakan berapa banyak? Dua. Dua pula. Dua elektron. Untuk jadi apa? Untuk menjadi ion positif. Okey. So, nombor 2. So, nombor 2 pula dah siap ini, maksudnya ingat ya. Maklumat maksudnya apa daripada gambar tu kamu keluarkan jadikan ayat macam bahasa Melayu. Keluarkan jadikan macam ayat bahasa Melayu. Okey. Kemudian dia suruh kamu nyatakan ciri sepunya. Apa maksud ciri sepunya? Maksudnya daripada dua ni apa yang sama? Maksudnya dua-dua ni atom dia menerima ke dia menderma ni Homnes? Dua-dua atom ni menderma ke menerima? Mendermakan. Okey, mendermakan elektron. Okey, kedua-dua ini untuk untuk apa? Mencapai susunan elektron oktet. Okey, untuk mencapai susunan oktet tu apa cikgu? Okt tu okt. Dia adalah prefix satu macam mono 1, di 2, tri 3, tetra 4. Kalau okt 8. Maksudnya kalau kamu tengok sini di 8, 2, 4, 6, 8. Ada 8 elektron. Ini pun sama, ada 8 elektron. Okey, boleh ya? Okey. So ini dua ciri sepunyanya. Okey, bagaimana dia kata beri satu contoh lain bagi ion positif. Selain daripada ni, bagilah apa-apa Homnes. Apa yang Homnes boleh bagi? Selain daripada natrium dengan magnesium, apa yang kamu boleh bagi? Contohnya nak bagi, kamu ambil kumpulan 1. Kumpulan 1 ada apa? Contohnya, ataupun kumpulan 2 ke, kumpulan 3 ke, 13 ke, kumpulan 14 ke, 15 ke. Tak, itu tak ada. Dia hanya logam sahaja. So, ambil kumpulan 1. Contohnya, cikgu nak bagi atom kalium. Cikgu bagi atom kalium. Sebab atom kalium ni, dia berada pada kumpulan 1. Atom kalium, kalau kamu tengok jadual berkala dalam buku teks, kalium ni berada di kumpulan 1. Okey, kita lihat kepada soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 pula dia kata, berikan contoh lain. Maksudnya atom yang menjadi negatif. Yang negatif tadi cikgu kata apa? Kumpulan yang bukan logam. Yang bukan logam dekat mana? Okey, kalau kamu tengok jadual berkala. Mana contoh jadual berkala tadi? Mana jadual berkala? Ni. Kumpulan ni 1, 2. Ini adalah kumpulan atom logam. Pergi kepada 17, 16. Ini bukan logam. Kamu ambil yang 17. 17 ni mana cikgu? Saya tak tahu. Sebab tu cikgu kata, hari tu ingat tak? Hafaz sikit je. Yang ini ada fluorin. Yang ini ada klorik. Yang ini ada bromin. Ambil satu-satu. Ataupun kamu nak kata oksigen. Oksigen dekat sini pun adalah akan menjadi ion negatif. Okey. So, cikgu nak ion negatif tadi apa? Klorin lah. Contohnya cikgu nak atom klorin. Atom klorin ni dekat kumpulan 17. Kemudian, dia mesti akan bagi kamu hubung kaitkan ciri sepunya dengan konsep sebenar untuk pembentukan ion positif. Dia tanya tentang apa? Dia tanya tentang pembentukan ion positif. Kemudian kamu kaitkan dengan ciri sepunya yang kamu dah jawab soalan nombor 2. Senang tak? Kamu tiru je yang soalan nombor 2 ni, kamu salin balik. Kamu salin balik. Dia tanya tentang apa? Dia tanya tentang pembentukan ion positif. So, nombor 5. Pembentukan ion positif ialah, dia sejenis apa? Dia adalah keadaan. Dia ada. Kamu fikirkan ada satu apa? Keadaan apabila apa? Kamu tengok ni, kamu punya apa? Atom mendermakan elektron. Tulis. Saya nak pakai pen lain sebab yang ini konsep sepunya. So, saya dapat dekat mana, saya nak tunjuk ke kamu. Daripada ciri sepunya. Apabila atom unsur menderma elektron. Okey. Dan. Tulis dan. Apa tadi satu lagi? Mencapai apa? Mencapai susunan
elektron. Oktet. Okey, mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, mencapai susunan elektron yang oktet. Apa yang kamu nampak dekat sini? Pugel dan Homnes. Cikgu ambil daripada konsep sepunya, ciri sepunya yang dekat atas. Cikgu bagikan, buatkan dalam satu ayat. Lepas tu cikgu tambahkan perkataan ialah. Dia sejenis apa? Keadaan ke, bahan ke. Maksudnya nak buatkan ciri sepunya ni macam definasi secara operasi tadi. Ambil ayat yang dia tanya, kemudian tulis ialah dia apa? Keadaan ke, bahan ke. Okey. Boleh ke Homnes dan Pravin dan Pugel? Boleh cikgu. Okey, so Boleh, sampai cikgu. itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak sebab hadir. Semoga kamu semua di bawah lindungan Tuhan. Semoga kamu semua sehat-sehat sahaja. Okey, bye-bye. Terima kasih Terima datang. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Okey, cikgu. tak ada kerja sekolah tau. Dah siap. Okey, bye.